Secara kebetulannya apa yang Dr. Wong sampaikan tu dia relate kepada soalan apa yang saya nak sampaikan kepada Saudara Wan Ahmad Faisal. Dan saya sebenarnya tertarik dengan apa yang Saudara Wan Ahmad Faisal sebut mengenai zimmah tadi. Mengenai protection yang diberikan oleh Muslim kepada bukan Muslim. Kita pergi kepada realiti, Saudara Wan Ahmad Faisal, tentang apa sebenarnya berlaku kepada kaum majoriti di Malaysia sekarang ni, especially kalau kita sebut majoriti adalah Muslim Melayu. Kenapa terlalu fragile? Kenapa terlalu fragile? Kalau kita tengok respon yang diberikan kepada tulisan Dr. Wong tadi tu, kita tahu dia mempersembahkan satu tahap kita berbicara dengan bukan Muslim satu, dan satu lagi tahap intelektual, bagaimana discussion tu patut berlaku. Kenapa kita tak dapat sampai kepada satu stage perbincangan yang baik? Dekat mana problem dia sebenarnya, masyarakat Melayu kita sebenarnya? Saudara silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Memang banyak betul buah fikiran yang kita boleh perbahaskan dan betul-betul pendapat, dan seharusnya kita juga sebagai anak muda dan juga golongan intelektual, kita boleh bicara dalam satu keadaan tentang tajuk ini yang mana yang kita harus, orang kata apa, desanitize. Bahawasanya di Malaysia pada hari ini memang ada ketegangan hubungan antara kaum dan agama yang jelas. Saya sentiasa monitor komen-komen dalam Malaysia Kini, Malaysia Insider, The End Daily dan sebagainya. Memang kalau kita lihat sentimen anti Melayu dan Islam itu memang jelas ada. Tak dinafikan, elemen itu wujud dan sangat marak. Tapi bila saya klik pada orang-orang yang meninggalkan komen dalam portal-portal ini, selalunya kok dia punya Facebook profile itu shell, empty shell. Maknanya kita tak pasti sama dia orang betul ke atau bagaimana. So ini yang saya risau. Sebenarnya apa yang kita lihat pada hari ini di Malaysia ialah satu tanda-tanda yang mana akan berulang kembali titik yang kita panggil rusuhan kaum, ataupun dalam bahasa sosiologinya Lebanonization. Okay, apa maksud Lebanonization ni? Lebanonization ni ialah diambil daripada satu peristiwa ataupun ketegangan kaum dan agama khususnya di Lebanon. Ottoman Empire, Khalifah Uthmaniyah jatuh, salah satu sebab puncanya ialah berlaku proses dipanggil Balkanization, Balkanisasi, di mana wilayah-wilayah timur Asia ataupun timur Eropah, Ottoman Empire dalam masa Perang Dunia Pertama itu dirobek-robek, being fragmentized oleh penjajah. Dengan cara apa? Dengan cara nasionalisme lah. Dahulunya hubungan antara Muslim dan bukan Islam, minoriti, the Jews, Christian, Aramaic dan sebagainya, aman di bawah empire. Tapi bila mana berlakunya emancipation yang bersifat nasionalisme, retak terus hubungan antara kaum itu dan antara agama khususnya. Jadi di Malaysia pun sama, saya lihat itu bakal berlaku kalau mana kita tidak mencari jalan penyelesaian yang muktamad. Di sini ditanya balik kenapa tadi oleh Saudara Mus'ab, mengapa kita tak boleh ada civilized dialogue? Ini kerana kita masih beat around the bush, khususnya di kalangan orang politik. Orang politik kita ni dia tak berani nak address the critical question tu. Scholars berani, but orang politik tak berani sebab dia takut hilang undi. That's the simple factor. Jadi saya lihat yang ini bila mana berlaku kesalahfaham, memang saya rasa banyak kekurangan-kekurangan yang ada dalam silibus sejarah, dalam cara kita orang Melayu sebagai tuan tanah di alam Melayu ini, sebagai pemimpin. Let's be frank about it. The one who rules the government for the past 50 years is UMNO. UMNO. Betul, UMNO is Barisan Nasional, but it's really UMNO. Dari segi Perdana Menteri dan sebagainya. Memang orang Melayu banyak memimpin. Orang Melayu memang pemimpin di negara ini. Dan dalam masa itu memang banyak ketidakadilan juga berlaku. Kelemahan-kelemahan yang dizahirkan oleh pemimpin UMNO. Tapi kenapa orang Melayu pada saat tiba-tiba after 2008, bila mana ada bagi tsunami politik itu, orang Melayu berasa resah dan risau terhadap bangsanya, agamanya. Ini kerana
kebangkitan rakyat, kebangkitan politik yang berlaku di negara ini sebenarnya berlaku atas landasan yang agak sensitif, yang mana saya istilahkan itu yang mana Pakatan Rakyat ataupun Datuk Seri Anwar Ibrahim sendirilah yang mengatakan bahawa adanya satu wacana baru, competing vision yang dilontarkan oleh Pakatan Rakyat yang antithesis, yang dialectical dengan perjuangan asali di Malaysia sebelum ini, iaitu yang dipanggil ketuhanan rakyat. So seolah-olah perjuangan politik atau wacana politik baru yang ditampilkan Pakatan Rakyat khususnya ini melawan arus, melawan dogma politik, naratif politik tanah air. Jadi orang Melayu, bagi orang Melayu saya khususnya, melihat contohnya peralihan undi daripada yang begitu besar orang Cina kepada Pakatan Rakyat, memang tak boleh kita nafikan bukan semuanya didorong dengan rasa sentimen perkauman, tetapi rasa ketidakpuashatian terhadap ketidakefisienan corruption yang dilakukan oleh kerajaan yang sedia ada. Itu kita orang Melayu pun tak nafikan. Tapi di balik jeriji besi perjuangan politik ketuhanan rakyat ini, ada banyak perkara-perkara sensitif yang saya rasa membuat orang Melayu tidak selesa, khususnya berkenaan dengan agenda yang walaupun tidak dipakejkan sebagai Malaysia, tapi orang Melayu berasa begitu. Jadi ini saya rasa yang menimbulkan kegusaran dan rasa tidak puas hati yang menimbulkan reaksi sebegitu. Dan kita tak tahu sama ada orang itu orang Melayu atau siapa, bukan? Kerana saya risau dalam sebenarnya kita kan di Malaysia ini, walaupun kita bergaduh politik, bergaduh orang kata apa, salah faham agama, orang Melayu sebenarnya tidak saya rasa ini saya punya kajian sejarah juga pandangan saya, kita tidak akan melampaui batas sampai perlu ada amok ataupun revolusi ingin menghalang bangsa lain daripada meminta hak mereka. Sampai tahap kena ada orang kata macam Maidan lah di Ukraine contohnya. Tak perlu sampai. Cuma saya risau dalam keadaan di mana negara kita di atas landasan geopolitik yang sangat penting, berlaku di seluruh dunia, khususnya yang dipanggil Colour Revolution. Dan Colour Revolution ini selalunya disesuaikan dengan keadaan setempat. Macam di Malaysia kita ada Bersih. Bersih is clearly a colour revolution funded by NED and Open Society Institute of Soros. No one can deny this fact. Jadi orang Melayu melihat ini satu usaha untuk mencabar order lama, the old order of the Malay ownership or Malay custodianship lebih tepat. Saya lihat dalam banyak berita-berita Inggeris diterjemahkan ketuhanan Melayu itu sebagai Malay supremacy, which is kalau kita lihat bersifat negatif konotasinya, seolah-olah orang Melayu kita ni supreme dan menindas bangsa lain. Sebenarnya konsep ketuhanan Melayu itu dalam bahasa Melayu, dalam pandangan alam orang Melayu, ialah konsep yang menunjukkan orang Melayu sebagai teras kepada masyarakat majmuk. Sebab itu Profesor Bernard Lewis, kenapa saya ingin jawab soalan tadi ya, dia mengutarakan satu teori yang menarik dalam kajian tentang Jews of Islam. Masyarakat Jews, orang Yahudi yang tinggal dalam daulah Islam, tentang zimah itu. Dia kata begini, kebajikan dan juga toleransi terhadap orang-orang zimmah, terhadap orang-orang yang dilindungi oleh kerajaan Islam, minoriti lah dalam negara Islam itu bergantung kepada kestabilan dan kekuatan bangsa teras daulah itu. Mungkin saya boleh mencelah sedikit Saudara Wan Muhammad Faisal, sebab kita dah kepada discussion actually. Berkenaan selepas daripada 2008 tsunami politik itu sendiri, kita melihat bahawa berlakunya kepada perubahan daripada struktur parti, daripada parti yang dipimpin oleh bangsa yang dominan kepada multiracial parti. Yes. Okey. Dan sebenarnya kalau kita melihat, okey, itu ada satu perkara yang positif. Dan apa masalah yang berlaku ialah apabila parti yang tergugat ingin remain status quo dengan menimbulkan persepsi yang kita katakan ya begitu tidak logik sebenarnya. Contohnya Malaysia akan jadi seperti Singapura dan sebagainya. Jadi sebenarnya kita as orang yang mengutamakan hubungan di antara kaum, kita nak elakkan persepsi ini ke, ataupun kita nak teruskan dengan tsunami politik tersebut, ataupun bagaimana? Sebab kita melihat tsunami politik tersebut tu bagus, dan kita tahu ada parti yang bermain dengan persepsi.
So bagaimana kita nak memisahkan benda itu, ataupun kita akhirnya terjerumus dalam persepsi tersebut dan membantu parti tersebut untuk remain status quo dia. Bagaimana Muhammad Faisal? Ya, ini saya kata tadi permainan ataupun orang Melayu kebanyakan ataupun yang menyokong UMNO ataupun yang simpati terhadap UMNO walaupun dia tahu UMNO korup, ialah bila mana mereka melihat tsunami politik ini menggugat status quo. Bukan sangat pada UMNO itu, tapi pada Melayu dan Islam itu, kedudukan Melayu dan Islam itu dalam struktur kekuasaan negara. As simple as that. Kalaulah dalam Pakatan Rakyat contohnya, ya, ni saya punya pandangan, kalau Pakatan Rakyat ada buat clear delineation of power hierarchy, contohnya jelas dalam Pakatan Rakyat yang mengetuai Pakatan Rakyat itu ialah satu parti yang mana orang Melayu selesa, dan yang mana orang Melayu percaya bahawasanya parti itu boleh membela kedudukan Melayu dan Islam, dan parti lain menyokongnya. Saya rasa orang Melayu tidak akan berasa goyang dengan tsunami ini. Tapi kita lihat, orang Melayu lihat secara umumnya, Pakatan Rakyat tidak ada ketua melainkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. The binding factor Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang kita tahu, di kalangan orang Melayu pun tidak berapa percayai beliau. Ada ini political ni lah. Kita ambil contoh, kalau PAS mengotai Pakatan Rakyat, PAS ada pemimpin yang berwibawa, yang mampu memberi keadilan pada ataupun keyakinan kepada DAP dan juga PKR, saya rasa orang Melayu tidak akan rasa risau untuk menukar kerajaan. Sebab mereka tahu there will be a change of guard among the same cohort of Malays. Maksudnya Melayu Islam itu masih terjaga dari segi itu. Tapi itu tidak berlaku dalam Pakatan Rakyat kerana tidak ada jelas orang kata apa, jaminan bahawasanya ketuanan Melayu dalam Pakatan Rakyat itu tidak dicabar oleh ketuanan rakyat. This is how I see and interpret the threat or racial threat and religious threat yang ada dalam masyarakat Melayu pada hari ini. Sebab itu berlaku kerisauan yang sebegitu. Okey, terima kasih Saudara Muhammad Faisal. Kita beralih kepada Profesor Madya Balisha. Prof, harapan daripada rakyat dia menggunung tinggi. Dia satu trend sekarang ni, rakyat sudah tidak mempercayai parti politik, sama ada Barisan Nasional ataupun Pakatan Rakyat. So, rakyat sudah tidak dapat mempercayai, terlalu banyak konflik dan terlalu banyak perkara yang berlaku, dan akhirnya dia pergi kepada third force, kuasa-kuasa ketiga, dan termasuklah NGO. Tetapi akhirnya masyarakat melihat gerakan Islam ni dia sentiasa bertelingkah dengan isu-isu bukan nasional. Contohnya isu fikrah, isu tentang perkara-perkara yang sangat-sangat kecil. Dan akhirnya pun rakyat pun kecewa lah. Bagaimana Prof melihat sebenarnya, bagaimana sepatutnya berjiwa besarnya sebuah gerakan Islam yang bukan parti itu? Terima kasih Saudara Mus'ab. Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in. Satu soalan yang cukup baik. Sekarang ni memang kita lihat rata-rata masyarakat memang kecewa jugalah dengan parti politik seperti mana Mus'ab sebut tadi kan. Dulunya mungkin harapan menggunung kepada Pakatan Rakyat tu, Pakatan Rakyat dengan Barisan Nasional ni sebenarnya lebih kepada, saya sendiri melihat dia lebih kepada nak kita create satu two party system lah kan. Seperti mana yang berlaku di UK, Labour dengan Konservatif, seperti mana yang berlaku di US, Republican dengan Democrat semuanya kan. Jadi tidak ada satu parti yang dia merasakan macam seolah dialah yang yang paling layak untuk rule suatu negara tu, sampaikan tak ada orang yang boleh lawan dia kan. Jadi bila berlaku tsunami politik seperti mana Wan Ahmad Faisal sebut tadi, memang harapan rakyat menggunung pada contohnya suatu entiti baru yang akan membela isu-isu hak-hak rakyat apa semua ni kan. Tapi kemudian mungkin dilihat berlaku banyak sangat internal konflik pula dalam apa ni kan. Kajang Move lah,
removal of Menteri Besar Selangor lah dan sebagainya kan. So people kata, apa benda-benda ni sama juga, we are just changing, going from the frying pan into from the frying pan into the fire whatever lah, atau daripada mulut harimau kepada mulut buaya kan. Soalan macam tu kan, soalan macam how, so that means now there is this okay, NGO boleh tak kan, the third force, NGO yang katakan yang boleh forge alliances ni ataupun kesepakatan untuk membangkitkan isu-isu rakyat dan sebagainya kan. So mereka dah lihat dah satu segi bersih tu, walaupun ada isu seperti mana Muhammad Faisal sebut tadi, tapi dia merupakan satu platform yang boleh apabila diambil alih dulu political party yang menerajui bersih, tapi kemudian diberi kepada NGO. Tapi bila NGO naik menerajui bersih ni, kita lihat satu a new revitalized revitalized force tu kan, satu daya yang baru yang diinputkan oleh elemen-elemen yang bersemangat nampak, dan juga dengan tuntutan rakyat yang lebih, so mobilization of rakyat tu rupanya NGO boleh buat dengan lebih kemas lagi, apabila orang nampak tidak ada political agenda di belakang NGO dan sebagainya kan. Tapi pula seperti mana yang Mus'ab sebut tadi, di kalangan NGO pun ada juga konflik, problem sebagainya kan. Tadi Ustaz sekalian, I just want to share with you, maknanya bila kita deal with mass movement ni kan, there is no, memang kita akan berhadapan dengan masalah-masalah seperti this is the reality, Kalau kita come from different, kita datang pada fikrah yang berbeza, kita come from different standpoints kan. Saya contohnya dengan Dr. Wong pun mungkin ada benda yang kita share, kita bersetuju bersama dengan Muhammad Faisal pun ada benda bersetuju bersama. Tapi mungkin ada juga benda yang kita tak boleh bersetuju bersama kan. We agree to disagree kan. Tapi within harmonious konteks lah, bukannya kita pergi pukul ke apa, tak kan. Tapi within a harmonious context maknanya. But there are things which we cannot agree upon kan. Jadi ini maknanya at the end of the day dia kena ada satu macam saya sebut tadi lah, satu common points of interest ataupun common policies yang kita boleh sepakati bersama, yang boleh dijadikan satu platform where we can form alliances kan. Saya nampak ini pengalaman saya sedikit. Di Negeri Sembilan kami ada banner Gabungan Harmoni Negeri Sembilan, di mana NGO Ikram, NGO seperti ABIM, Squad Mubalik, these Muslim NGOs join forces together dengan Negeri Sembilan Chinese Assembly Hall, NSCAH. Jadi kita form this alliance, dan kita even contohnya kan, kita even boleh joint statement bersama tentang apa yang berlaku di Mesir, in 2013. Imagine that. Selalunya non-Muslim ni rasa Mesir ni is an Islamic issue, why should we bother about it, let them apalah kan. Tapi bila kita explain the whole it's a humanitarian issue, dia satu isu humanitarian, satu isu yang maknanya hak demokrasi sebuah negara itu telah diinjakkan, telah dimusnahkan oleh military coup kan. Bila kita explain dalam bentuk seperti itu, orang the non-Muslim boleh terima. And then not only non-Muslim, saya tell you truth kan, yang datang meeting waktu itu, even the reverend, pastor, reverend pun daripada Christian movement, Father Gregory, saya ingat lagi, Father Gregory Chan datang ke meeting kami itu, dan juga daripada Buddha datang, Sami Buddha ni datang kepada meeting tersebut, agree that we must condemn the military coup in Egypt. So kami buatlah press statement bersama, dan kami pegang poster no CC yes to Morsi, no CC yes to Morsi kan. Pegang bersama. Yang non-Muslim NGO pegang bersama, Muslim NGO pegang bersama. So maknanya saudara sekalian kan, maknanya on issues saya sebut tadi, issues where we can find common ground kan, the NGO punya alliance can be very strong, can have a very strong voice, a very powerful voice dalam masyarakat, dan boleh galvanize masyarakat together. Jadi saya ada hope, I have hope in NGO ni, dia boleh galvanize masyarakat ni. Tapi itu saya kata there needs to be a lot of dialogue tadi tu kan. Saya pernah pergi kepada meeting negaraku, okey. Bukan Ikram is part of negaraku. Saya pernah pergi meeting dia,
sebagai wakil kepada Ikram. There were quite a number of us in that meeting, kan. So when we discuss about issues so the fact that everybody itu walaupun from different daripada different faith and also different ideologies can come together untuk mengatakan bahawa kita need to get this country back on the right footing, kan, based on maknanya constitution, based on the social contract, based on the rukun negara sebagainya. Everybody agrees to that, you know, everybody agrees to that. Sehingga kan yang atheist ni, yang tak percaya kepada Tuhan ni pun, dia pun tak boleh kata kita tak boleh percaya kepada Tuhan, because rukun negara kata percaya kepada Tuhan. So dan maknanya benda macam tu pun kita boleh compromise, you know. There can be a compromise. So third force actually is a very powerful force, but it needs to be within the right the right context, the common policy within the right context. And also orang yang ada bersama situ must be orang yang open minded, very open minded, and berjiwa besar, boleh terima macam-macam jenis fikiran, kan. If not, dia akan jadi macam tadilah, sikit tak setuju dengan pandangan masing-masing, it can erupt into something else, kan, seperti mana berlaku di parlimen Taiwan tu kan, yang paling kursi. kita tak naklah berlaku macam tu, kan. Tapi maknanya bila kita berdebat apa semua pun, dia mesti dalam konteks yang harmonious dan sebagainya. Itu boleh, I'm sure. Tapi dengan tu, the third force ni boleh mempengaruhi situasi masyarakat, so that every political party pun kena tread the path of moderation tadi tu. Because NGO can voice out against corruption. NGO can voice out against any inequality, economic injustices, social injustices sebagainya. NGOs can voice out on that, kan. Tapi NGOs ni dia tak boleh jadi calon. Sebab di Malaysia you must go through political parties. NGOs ni cannot stand dalam elections as candidates. So itu mana. So that means the NGO can go to certain portion saja. Selepas pada tu, kalau orang NGO tu nak mendapat pengiktirafan daripada masyarakat untuk mengundi dia kena join political party. Itu dah lain dah pula, kan. Or form political party. Can be also they form political party. So ni lah the thing is that saya balik pada soalan Mus'ab ni, saya memang I have high hopes for NGO ni boleh apa ni. I've seen it working to a certain extent. I've seen it working. I've seen it dapat berkompromis on issues, even sensitive issues pun boleh compromise. Although at the end of the day we agree to disagree, but at least kita dapat forge a common stand on certain issues affecting the nation and so on. Itu saya cukup hargai itu, and itu saya kata you must have a big heart to do this. You must have a very open mind, and of course kita kena berhujah dengan hujah lah, not with emotion. This is not emotive punya discussion. This must be a intellectual discussion. Then you can go somewhere. But if it becomes emotive discussion, that's it. You can start tengok kursi itu dah mula nak apa, kan. They cannot do that. It must be an intellectual discussion. Allah. Terima kasih kepada Prof. Madya Malaysia. Adakah Prof membayangkan Ikram menjelmakan parti politiknya sendiri? Okey, itu persoalan ni. Tanda soal. Alright. Okey, kita kembali kepada panel ketiga, Dr. Wong. Doktor, kalau kita sebut mengenai kesamarataan, kalau saya boleh makan nasi 2 pinggan. Saya boleh makan nasi 2 pinggan sebab badan saya ni, kan. Tapi adik saya yang umur 2 tahun tu, dia tak mampu makan 2 pinggan. Saya 2 pinggan, dia 2 pinggan. Dia sama, tapi dia tidak adil pada saya dan dia. Saya okey, dia tak okey. Dia tak adil bagi dia. Jadi keadilan tu tidak bermaksud kesamarataan. Jadi kalau kita bawa kepada perbincangan dalam konteks Malaysia, sebenarnya adakah kesamarataan
yang menjadi asas kepada masyarakat plural. Kalau kita katakan kesamarataan itu menjadi asas kepada masyarakat plural di Malaysia ni, golongan yang majoriti dia mesti dapat hak yang sama dengan golongan bukan majoriti. Adakah itu satu bentuk keadilan yang membawa kepada interaksi yang bagus dalam masyarakat plural? Adakah perlu masyarakat populasi majoriti itu sama hak dia dengan populasi minoriti? Itu satu. Ataupun adakah Malaysia ni untuk capai tahap yang bagus dalam interaksi masyarakat plural ni, dia perlu jadi macam Indonesia yang hanya ada satu race, ataupun macam US, dia tak ada Mexican, dia tak ada Red Indian, dia adalah US, dia adalah Indonesia. Adakah Malaysia ni perlu begitu untuk mencapai tahap terbaik dalam interaksi masyarakat plural? Bagaimana Dr. Muhammad? Pertama saya nak betulkan, di Amerika sensusnya akan bagi kepada orang putih, orang hitam ataupun African, kemudian Hispanic, Asian Pacific. Jadi kalau kita pergi Amerika bersama, kita dalam kategori yang sama, Asian and Pacific Islander, okay? Dan kalau kita ambil memohon ke universiti, kita akan kedua-dua menghadapi skor kemasukan yang lebih tinggi, lebih kurang 200 poin daripada keturunan Afrika. Okay, yeah. And this is exactly a point bahawa kumpulan yang kita nak pilih itu kadang-kadang adalah rambang. Kerana kalau katakan mengapa orang Asian masuk universiti begitu tinggi, kerana banyak yang pencapaian sangat tinggi. Tetapi kalau katakan seorang dari Burma ataupun Laos pergi ke Amerika Syarikat dan keputusannya baik, tetapi sekadar katakan just baik untuk masuk, tetapi sekarang kerana dia dimasukkan sebagai kumpulan Asia, dia tak mungkin masuk lagi. Apakah itu adil? Ada banyak, memang sebenarnya banyak perbezaan yang besar. Saya tak pasti berapa kali saudara Musab pernah pergi ke Indonesia. Saya lebih kurang 20 kali. Ambon adalah bandar ataupun pulau yang ke-13 yang saya telah pergi. Saya bercadang pergi mungkin ke Ternate, akhirnya akan dari Bandar Aceh ke Jayapura. Dan sebabnya adalah saya rasakan Indonesia selepas 98 adalah sebuah contoh yang bagus sekali. Dan saya bukan salah seorang yang fikir begitu. Saya pernah jumpa seorang tabib Cina yang dulu pernah berkilang di Indonesia, dan beliau mengadu apa yang berlaku di sini, dan dia kata, kadang-kadang saya terfikir saya nak pohon kerakyatan di Indonesia. Itu mungkin sesuatu yang ramai orang Melayu tak pernah terfikirkan. Kerana propaganda yang diadakan adalah bahawa kalau ada kritikan dengan Malaysia, maka adalah kerana mereka memandang kumpulan pendatang ini memandang rendah kepada Islam ataupun orang Melayu. Tak semesti. Dan apa yang berlaku di Indonesia selepas 98 adalah desentralisasi, adalah liberasi budaya. Kalau dahulu mungkin setengah-setengah bahasa itu diajar di sekolah dasar, sekolah menengah, SM atas dan sebagainya, bahasa tempatan wilayah itu tidak boleh muncul di radio ataupun TV. Kerana dalam order baru, orang Indonesia seharusnya seboleh-boleh yang sama gunakan bahasa yang sama saja. Tapi kalau sekarang anda pergi ke Indonesia, rakan saya yang pernah pergi melawat ke radio di Surabaya, orang sana katakan, sekarang bagus kita boleh adakan program bahasa Surabaya. Banyak perubahan. Dan saya rasa itu yang kembalikan kepada apa yang masalah kepada hari ini adalah kita berfikir secara kelompok. Bila kita berbincang tentang kesamarataan, saudara yang saya boleh faham dari mana datangnya persoalan kemusykilan itu. Apakah
kalau katakan satu kumpulan 60%, satu kumpulan 20% mereka sama berat. Tidak. Yang bila kita bandingkan, yang berbincangkan tentang kesamarataan, kita sebenarnya kembali kepada individu. Dan bagi saya, bila saya dalam persembahan saya tadi itu, persembahan saya, kesamarataan itu ataupun ketidaksamarataan muncul kali pertama bila saya bincang tentang ketidaksamarataan sosio-ekonomi. Maksud saya, kita tidak harus bincang pasal kesamarataan sama ada semua orang boleh mengundi. Akhirnya saya rasa apa yang sesebuah masyarakat yang adil harus tanya soalan begini. Seberapa banyakkah kejayaan ataupun kegagalan seseorang itu datang daripada usaha dan pilihannya lebih daripada kumpulan ataupun keluarga yang dia dilahirkan. Itu yang saya rasakan apa yang dimaksudkan kesamarataan. Dan sememangnya ada kumpulan yang kita mungkin tak dapat, kalau seorang yang kurang upaya, mungkin nak berusaha sangat pun mungkin tak dapat kerja dengan sama taraf dengan yang lain. Tetapi dengan kecualikan kumpulan-kumpulan kecil ini, apa yang kita nak tanya adalah perkara yang ini. Apakah nasib kita ditentukan kumpulan mana kita dilahirkan ataupun ditentukan oleh usaha kita? Dan saya selalu tanya sama ada pandangan yang saya pegang itu adil. Saya tanya saya dengan apa yang dinamakan oleh seorang ahli falsafah John Sloss sebagai view of ignorance. View itu adalah kain penutup kejahilan. Maksudnya dia katakan, kalau kita tak tahu apa kesudahan itu, apakah pilihan kita? Dan saya tanya, kalau esok pagi saya bangun dan saya tak tahu kenapa, saya dapati saya bangun dalam badan seorang Melayu, apakah saya akan pegang kepada pendapat saya hari ini? Maksud saya, kalau esok tak tahu apa yang berlaku, saya bangun dan saya dapati, saya lihat pada cermin saya sudah jadi saudara Musab. Dan saudara Musab lihat pada cermin dia sudah menjadi Cinhuat, habis. Apakah kami masih ambil pendirian yang sama? Kalau kami masih ambil pendirian sama, sekurang-kurangnya maksudnya kami jujur. Kami tidak ambil pendirian itu kerana dia menguntungkan kami. Dan sebab itu saya boleh faham bahawa, dan saya rasakan ketidaksamarataan dalam masyarakat Malaysia, sosioekonomi itu kita mesti menghadapi. Dan saya tidak melihatnya sebagai satu masalah kaum. Saya rasa itu masalah nasional. Dan saya ada kawan yang persoalkan saya, kita seharusnya berpegang secara universal. Kenapa saudara sentiasa kata kita kena selesaikan masalah orang Melayu? Saya kata, saya kena selesaikan masalah Melayu kerana bilangan mereka cukup besar dan tak mungkin kita tak lihatnya sebagai satu masalah nasional. Tapi pada masa yang sama, kalau kita lihat daripada satu hujung itu, orang Penan bilangannya cukup kecil. Tetapi saya rasa kalau kita tidak mengambil berat tentang masalah mereka kerana bilangannya terlalu kecil, maka kita tidak layak menggelar diri kita sebagai sebuah negara. Saya rasa yang penting kita kena tukar tempat dan tanya macam mana. Dan sebab itu saya rasa, saya lihat secara bahawa zaman penjajahan itu meninggalkan kita ketidakseimbangan, tidak samarataan dalam sosioekonomi. Selepas 69, secara jujurnya, dasar kerajaan adalah memberatkan yang diringankan, meringankan yang diberatkan. Tetapi kalau saudara tanya saya apa pandangan saya tentang NEP, saya rasa NEP gagal bukan kerana ia melemahkan orang bukan Cina, bukan Melayu. That's the price you're going to pay, right? If you're going to have affirmative action, you nak menguatkan yang lemah dan melemahkan yang kuat, pastikan yang kumpulan dikecualikan itu akan rugi. Sudah pasti ia akan keluar, ada yang berhijrah, ada yang keluarkan modal, ada yang rasa marah. Itu sememangnya. Soalan yang saya tanya adalah,
apakah pengorbanan quote unquote orang yang dikecualikan ini, bukan Bumi Putra, telah menguntungkan orang Bumi Putra? Itu yang saya nak tanya. Kalau tidak, dan kembali kepada soalan yang dikemukakan oleh saudara Faizal tadi, kalau pakatan itu adalah edisi BN yang lebih baik, tetapi mekanismenya masih sama, mungkin lebih alim, mungkin pergi masjid lebih kerap, okey, bagaimana kita nak pastikan bahawa ia akan berjaya? Jadi bagi saya langsung tidak percaya bahawa NEP itu berkesan. Bukan kata ia salah langsung, saya rasakan ia adalah alternatif yang inferior daripada apa yang lebih baik. Saya tidak berkata bahawa yang terima yang berjaya di bawah NEP itu tidak wajar. Saya rasa mereka tidak berhutang budi kepada itu kerana sememangnya yang berjaya itu deserve kejayaan mereka. Yang persoalan saya, berapa yang seharusnya berjaya tidak berjaya, tidak mendapat bantuan. Dan saya nak ambil sikit masa. Saya rasa apa yang saudara bangkitkan itu saya setuju. Tetapi saya nak bedakan antara ancaman kepada Islam dan ancaman yang dirasakan ke atas Islam dan ancaman yang dirasakan ke atas Muslim. Saya rasa dua perkara. Saya rasa tak ada apa ancaman ke atas Islam. Kalau kita lihat pada masalah apa murtad dan sebagainya, yang murtad masuk Islam banyak. Yang murtad keluar Islam itu dilarang. Yang ada pun sangat kurang. Nak katakan yang disinggung agama Islam disinggung itu lebih kerapnya agama bukan Islam yang disinggung. Saya rasa itu adalah red herring. Sesuatu yang ditekankan untuk menakutkan orang Islam. Apa yang saya rasakan adalah wajar, yang munasabah, yang real, adalah rasanya orang Muslim ataupun orang Melayu dipinggirkan. Itu saya setuju. Dan saya rasa kita harus jujur lihat pada perkara itu. Kerana kalau kita tak jujur, kita akan samakan umat dengan agama. Kita semua tahu itu dua perkara yang lain. Sungguh berhubungan yang rapat, tapi dua perkara yang lain. Dan kalau kita tak jujur, kita tak akan dapat selesai. Maksudnya, kita boleh adakan hukum syariah sepenuhnya di Kelantan, di Terengganu, paksakan semua orang pergi sembahyang. Tetapi yang miskin tegah itu mungkin tetap miskin tegah. Banjir mungkin tetap berlaku. Dan apa alasan yang saudara Ning Abdul nak bagi masa tu? Itu yang saya rasa kita harus hadapi. Dan kita harus ambil itu sebagai satu masalah kebangsaan. Kita tak harus lihatnya sebagai satu masalah perkauman orang Melayu. Kita tak harus lihatnya sebagai sesuatu yang cuma kerajaan harus ambil perhatian. Kerana kalau dipaksa oleh kerajaan, maka ada ramai yang rasa marah dan mereka akan sabotaj. Yang ketiga, pelaksanaan dasar selepas ini harus terbuka kepada penelitian, persoalan. Apa yang sesiapa yang sayangkan orang Melayu harus jadikan menasionalkan isu Melayu dan bukan memelayukan nation ini. Itu dua perkara yang lain. Apa yang berlaku adalah ramai yang memelayukan nation ini tetapi bukan menasionalkan Melayu. Masalah Melayu, bahasa Melayu sebagai contohnya, saya dibabikan kerana saya tulis dalam bahasa Melayu. Kalau saya tulis dalam bahasa Inggeris, saya tak akan dapat ini. Tetapi apa yang berlaku adalah kebanyakan wacana itu berlaku dalam bahasa Inggeris. Kerana setiap orang terpaksa lebih menjaga dirinya. Tetapi bila sampai kepada bahasa lain,
pendengar pembaca itu menjadi homogeneous. Maka kita tidak perlu risau, kita semua kalau masuk dalam bahasa Melayu seolah ini bahasa Muslim. Kalau bahasa Cina seolah-olah ini bahasa orang Cina, dan itu tidak tepat sekalipun untuk bahasa Cina. Kerana setiap tahun data yang terbaru 13% daripada anak murid masuk ke sekolah jenis kebangsaan Cina adalah keturunan bukan Cina. Bahasa Cina telah dimalaysiakan, tetapi ramai pengguna mereka tidak sedar ini. Bahasa Melayu sudah lama dimalaysiakan, tetapi ada ramai yang sekarang nak melayukan bahasa Malaysia. Soalan yang menarik dan penting untuk kita fahami sebagai orang Islam juga orang bukan Islam. Kalau kita lihat, sebenarnya dalam salah satu yang dipanggil Ahdul Umariyah, the Covenant of Umar. Covenant Umar ni dia satu macam garis panduan sikap dan cara kita orang Islam dalam sejarah perlu melayani ataupun mengurus orang bukan Islam yang minoriti atau zimmah, al-zimmah. Dan dalam syarat-syarat tersebut sebenarnya kalau kita lihat dalam konteks demokrasi pada hari ini memang diskriminatif, very discriminatory. Tak boleh pakai, kena pakai baju berbeza, tak boleh pakai kopiah yang sama, kena ada pembezaan dari segi rupa luar. Dan juga kalau orang Islam lalu, orang bukan Islam harus tunduk, hormat, tidak boleh berbegah-begah. Maksudnya memang ada clear delimitation. Khilafah yang kemudian, tapi yang buat itu Sayyidina Umar di Palestin. Ini sunnatul khulafah ar-rasyidun dan juga Umar Abdul Aziz pun sama. Dan bila saya kaji, benda itu memang dilakukan sepanjang zaman dalam sejarah khilafah. Hatta dalam buku Tajus Salatin di alam Melayu ini pun Ahdul Umariyah itu The Covenant of Umar ini diadaptasi untuk perundangan syariah di dalam daulah Islam. Teori satu, praktis lain. Saya katakan tadi, Profesor Bernard Lewis dia mengkaji tentang bagaimana sikap orang Islam melayani orang bukan Islam, khususnya Yahudi yang ahlu zimmah dalam tamadun Islam sepanjang 1400 tahun ni. Dia punya rules yang simple. Selalunya ahlu zimmah ni walaupun dia ada dia punya discrimination itu, tapi dalam hal-hal yang pragmatik, social ekonomi, benda-benda yang memerlukan orang kata apa, nation building lah. Selalunya perundangan ini tidak diketatkan, diberi ruang yang seluas-luasnya untuk orang bukan Islam untuk climb the ladder, rank and file, become good physician of the caliph ke, jadi doktor tabib kepada caliph, ataupun menjadi ahli perniagawan, tradesman. It was really an egalitarian lah, gitu. It's a matter of ability. Tapi dia asas itu masih ada. Bermakna Islam dan bukan Islam tidak sama. Sama macam ayat Quran, afaman kana mu'minan kaman fasiqan la yastawun. Tapi ayat ini dijelaskan bahawanya orang mukmin dan bukan mukmin fasik tidak sama, la yastawun. Tapi tidak sama itu bukan
Okey, betul dari segi konteks. Okey, ya. But at the same time, kalau fasik pun dah tak sama antara orang Islam dengan bukan Islam, apatah lagi kita boleh extend mafhum mukhalafahnya. Okey? Betul, saya faham. Sekarang ni kita ada masalah satu, saya tengok di kalangan orang Melayu, orang Islam kita. Bila kita kata kita membezakan kita dengan orang bukan Islam, tidak maksudnya kita menafikan langsung kebaikan mereka. Cuma dari segi adab, to put things in proper place, which is justice, is to show that kita berbeza. That's why the dictum of Islam dari segi interaction, bukan Islam. Okey. Okay, are you saying that in the past kita ada konsep bahawasanya dalam duduk bawah khilafah itu sama semua orang, Islam bukan Islam, tidak ada konsep al-zimmah dalam Islam? Are you saying that? Saya tak kata begitu. Tapi point saya adalah Al-Quran, ayat Al-Quran. Okay, I accept your correction. Okay, I accept. Cuma nak jangan sini konsep hierarki itu wujud dalam Islam. Hierarki nak jawab pembedaan itu. It does. Itu memang saya tak nafikan sekarang. Okay. Konteks kotak hierarki itu saya tak nafikan. Okay. Tapi saya nak teguhkan dalam satu konteks itu saja berkaitan dengan fasik dengan tak fasik itu disamakan di pukul rata. Apabila lafaz am dan lafaz khusus apa itu semua ada disiplinnya. Of course. Tak boleh disebarangkan di pukul rata orang Islam. Okey, saya terima penjelasan saudara. Cuma saya nak tekankan ni berbalik soalan tadi. Adakah itu berkenaan akidah? Okey, ya saya terimalah saudara membetulkan saya. Tapi saya nak menunjukkan di sini, saya nak kaitkan bahawasanya apa yang dibezakan itu memang ada. Apatah lagi antara musyrik dan bukan dan muslim. That's very clear. Sebab itu konsep zimmah itu ada. Dan kalaupun itu exclusively contextualized kepada Prophet Muhammad, kenapa Ahadul Umariyah itu dipraktis, diamalkan di alam Melayu, di Uthmaniyah, di Mongol, di Mughal, di India, ada semua ini. Bukan benda yang direka-reka. Dalam fiqh dibicarakan hal ini. Tentang fiqh siasah lah. Tentang politik. How to order society as a Muslim. But itu dalam masa lalu. That was in the past. Before nation state ada. Sekarang ini kita semua ni, saya Dr. Ching Hua, we are citizen, muwatin. Ini konsep baru yang baru wujud dalam political thought of Islam. Ini dibahas oleh Al-Khardawi, Al-Buti dan sebagainya. And in this basis, we are interacting with the non-Muslim. And it has nothing to do with akidah sebenarnya. We've got the muwatin. But for the azimah, ada. Sebab it's ordained by God. And the Prophet dah ada hadis semuanya. Ini semua dah dijadikan undang-undang syariah dalam bernegara ataupun berdaulah. But it was never meant, as I said, to impose that, orang kata apa, mendiskriminasi secara jelik kepada orang Islam pun tidak. Kita malah mengangkat tabib Yahudi, Kristian untuk menjaga kepentingan umum. Itu kita, maknanya in Malaysia pada hari ini kalau kita katakan kita ada imbasan kepada pengalaman sejarah lama itu dalam keadaan mana Islam majoriti dan memerintah. Ada imbasan itu. Nah, it has nothing, at the end of the day, antara teori dan practice won. It's all about autopraksi. Maknanya selagi it's a pragmatic need. Kalau mana orang bukan Islam mampu membantu negara, membantu daulah dari segi teknologi macam dikatakan oleh Mak Al-Fatih tadi, yes, the canon was shipped by Urban daripada it's not Muslim. So kita adaptasi. Kita tidak ada masalah dari segi itu. Cumanya penekanan itu dibuat dari segi hierarki dan perbezaan. Itu saja.
saya rasa benda ini bukan akidah yang sentral. Maknanya kalau tak buat kafir, tidak. Jatuh terus akidah, tidak. Cumanya ia satu cara. Sebagai orang Islam, pemimpin Islam dahulu ingin mengurus masyarakat yang plural. Itu menunjukkan bahawasanya Islam berbeza dengan agama-agama lain. Sebab itu Nabi Muhammad SAW dalam Sahifatul Madinah menjelaskan, kalau ada masalah sesama di kalangan orang bukan Islam, you have to resolve by your own. You have your own law, your own community, you resolve. We do not masuk campur. Kenapa orang Yahudi dan Kristian suka duduk bawah Ottoman Empire? Kerana plurality itu diberi ruang yang tidak ada di Eropah ketika itu. Di mana kamu masing-masing diberi ruang untuk mentadbir bangsa kamu, agama kamu, kaum kamu menggunakan undang-undang kamu sendiri. Dan kalau ada isu-isu yang bersama, kita bawa escalate kepada Istanbul, the center of power itu. Maknanya di situ ada ruang itu. Tidak, it's not really diskriminasi yang maksud kata sampai tidak ada langsung hak dan tidak ada keadilan. Malah mereka berbangga dan di sini yang dijelaskan oleh Profesor Bernard Lewis. Dia kata Yahudi ada di China dan di India, tapi dia punya sumbangan pada tamadun Yahudi tak sama dengan Yahudi yang tinggal dalam tamadun Islam. Kerana apa? Kerana interaksi dan ruang yang diberikan oleh umat Islam luas. Dan itu membuatkan ada exchange of cultural tradition antara Yahudi dan Islam. Contohnya lah itu. Dan saya rasa sama di Malaysia. Contoh terbaik, orang Cina yang telah menjadi sebahagian daripada yang diistilahkan oleh Profesor Marshall Hodgson sebagai Islamicate. Walaupun dia bukan Islam, tapi dia membawa trace budaya Islam itu adalah golongan baba dan nyonya. They adapt to the cultural dimension of Malays and Muslim in this region, the straight Chinese. Tapi kenapa soalnya sekarang? Kenapa tidak ada lagi golongan baba nyonya yang ada dalam Malaysia pada hari ini? Yang boleh mengiktiraf, yang mengangkat budaya Melayu, bahasa Melayu sebagai daripada fabrik kaumnya yang ada pada hari ini. Okay, maybe Dr. Ushiwa can answer me about this lah. But this is the thing that make me wonder the most. Why can't the Chinese in Malaysia today be like babanya of the past? Thank you very much. Mungkin Dr. Wong nak respon? Saya nak sambung sedikit perbincangan asal. Saya rasa kita harus letak dalam konteks. Kalau banding Empire Kristian di Eropah dengan Empire Ottoman dan sebagainya, nyata sekali Empire Islam mempunyai lebih kebebasan. Itu sama seperti kalau kita lihat hari ini, ramai orang Muslim memohon asylum di Eropah, suaka politik di Eropah, perkara yang sama. Dan perbedaannya sekarang apa yang kita nak tanya adalah selepas kejatuhan khalifah yang terakhir, kekhalifahan yang terakhir kalau dalam bahasa Melayu kan, selepas Perang Dunia Pertama, apakah dunia Islam maju ke depan? Kerana kalau kita lihat dunia Kristian, mereka pernah membakar sesama sendiri. Dan itu tidak kurang kejamnya daripada masalahnya. Apa yang dahulu itu sah, hari ini tidak semestinya. Apakah siapa di antara kita akan sahkan sebagai contoh penghambaan? Tidak. Tetapi apakah kita tidak menafikan bahawa itu pernah berlaku di zaman dahulu? Jadi saya rasa apa yang berdepan di depan kita hari ini adalah peranan ataupun cabaran di depan Islam. Dan saya sebut sebagai seorang non-believer, kafir if you like. Okay. Bagi saya, ramai Muslim akan selalu bila dalam interaksi akan tanya berasaskan bahawa Islam berasaskan premis seperti ini, maka saudara harus faham. Dan saya selalu ingin mengatakan ini, pemahaman itu tidak seerti dengan persetujuan. Saya boleh faham, tetapi saya mungkin tetap tidak setuju. Kerana kalau saya setuju, saya telah pun akan tukar kategori daripada kafir kepada orang Islam. Jadi,
cabaran yang dihadapi kepada setiap agama itu, bagi saya, agama yang agung, yang great, yang bertaraf dunia, bukan apa yang dijanjikan, bukan saja apa yang dijanjikan kepada pemeluknya. Dan saya akui perbezaan di dunia akhirat itu munasabah. Kalau tidak, semua agama itu akan serupa, kan? Ada orang yang ambil pendirian itu, tapi saya tidak expect everyone to take that position. Cabaran adalah kepada yang sebagai satu sistem tamadun yang dihadapi oleh Islam adalah, apakah anda boleh memberikan keadilan yang sebaik-baiknya, dan yang paling atas itu adalah kesamarataan kepada mereka yang tidak percaya. Kalau kita lihat contoh yang diberikan oleh saudara Wan Ahmad tadi, saudara Faizal tadi itu, pada ketiga zaman Ottoman dan sebagainya, Islam memang menang daripada Kristian. Tetapi apakah kita boleh cakap yang sama? Dan dari segi itu, penerapan nilai Islam di Malaysia, saya rasa akhirnya akan sampai ke sini. Kerana nation state memang sesuatu yang baru. Sekalipun kalau kita katakan hak untuk mengundi, dan hari ini kebanyakan daripada kita akan mengkritik Arab Saudi kerana menafikan hak wanita, tetapi Switzerland tetap menafikan hak wanita sampai tahun 1972. Ya. Jadi dunia memang mengambil masa ke depan. Persoalannya, apakah kita menghadapinya secara jujur? Dan saya tetap akan tanya soalan itu. Selagi saya didiskriminasi, saya tidak mungkin menghayati kebesaran Islam sepenuhnya. Saudara-saudari, kalau saudara-saudari berada di tempat saya, apakah saudara-saudari tidak akan mengambil pendirian yang sama? Kita manusia saja. Dan bagi saya itu adalah seharusnya kelebihan ataupun kemunian pergerakan Islamia yang sebenarnya. Itu yang seharusnya mengambil Melayu lebih daripada keasabian itu. And I'm asking you as a non-believer. Kerana saya pernah menghadapi berkawan dengan Muslim yang cukup meyakinkan saya tentang kemungkinan itu. Dr. Zulkifli Ahmad adalah salah seorangnya. Dan saya rasa beliau merujuk kepada Al-Quran Al-Hujarat 49, dan yang pasal yang saudara tadi sebut tu, dia kata ada 3 peringkat persaudaraan. Yang pertama adalah kemanusiaan, yang kedua adalah yang bangsa dan kaum, yang ketiga adalah ketakwaan. Dan bagi saya rasa itu satu pendirian yang cukup munasabah. Perbezaan kita harus berlaku di dunia akhirat. Kita memilih apa yang untuk dipercayai dan kita menanggung. Tetapi di dunia ini saya rasa kita harus mengingati fakta kita adalah saudara. Dan sekarang saya nak jawab soalan saudara Faizal. Satu perbezaan besar mengapa tidak ada street Chinese atau peranakan dan sebagainya. Dan kita kena, dalam perbincangan ini kita kena bedakan peranakan di Kelantan yang sangat minoriti daripada peranakan di Penang dan Melaka. Peranakan di Penang dan Melaka tidak ada ahli baru lagi yang dihasilkan daripada tingkah laku. Mereka mendapat ahli baru cuma daripada perkahwinan dan kelahiran. Apa yang maksud saya tidak ada ahli baru daripada tingkah laku? Tingkah laku adalah
perbuatan berkahwin. Maksudnya kalau dahulu, kalau saya kahwin dengan seorang gadis Melayu, kemungkinan juriat saya akan menjadi bapa dan nyonya. Dan ini tetap berlaku di Sabah dan Sarawak. Mereka digelar sebagai Sainur Kadasan, Sainur Sarawakian dan sebagainya. Kerana apa yang berlaku, ia mengikut adat patrimonial. Perempuan akan ikut lelaki. Dan apa yang kita dapat adalah satu kategori pertengahan. Kalau kita lihat bapa dan nyonya, agama mereka ikut lelaki, bahasa, makanan, pakaian, kebanyakannya ikut Melayu. Itu tak mungkin kerana kita tahu, kalau hari ini saya kahwin dengan seorang gadis Melayu, saya mesti masuk Islam. So that's really the real question. Dan mengapa kita tidak ada pertengahan tu. Soalan kedua saudara yang kemukakan mengapa orang Cina tak boleh gunakan bahasa Melayu, saya nak katakan secara terus terang, saya rasa itu adalah satu peluang. Saya tak semestinya setuju dengan itu, tapi secara analisa itu satu peluang yang dilepaskan oleh UMNO dalam masa 20 tahun bermula 1970 sampai ke 1990. Apa yang berlaku dalam masa 20 tahun itu sebelum tamatnya dunia perang dingin? Setiap kerajaan mempunyai kuasa kuat terhadap penduduknya. Dan itu adalah tempoh berlaku di EB. Apa yang menjadi masalah, yang menjadi satu dilema, dan saya rasa kebanyakan orang Melayu tidak pernah fikirkan masalah itu. Berlaku pertembungan di antara nasionalisme bahasa yang lebih civic dan nasionalisme etno. Maksudnya kalau daripada pendirian etno-nasionalisme, maka kita harus melebihkan orang Melayu. Kalau kita nak perjuangkan daripada segi nasionalisme bahasa, maka kita melebihkan penutur bahasa Melayu. Dan saya boleh berikan data secara lebih jelas. Pada tahun sebelum berlakunya di EB, saya rasa budak Cina yang masuk ke sekolah Cina mungkin 60% lebih. Pada awal 70-an, peratusannya adalah 70%. Pada hujung 90-an, peratusannya 95%, kalau tak salah saya. Dan apa yang jadi, kenaikan negara China dan kuasa ekonomi itu cuma berlaku selepas hujung 90-an. Tidak dapat menjelaskan sebelumnya. Apa yang terjadi adalah diskriminasi. Kalau dahulu anak Cina masuk ke sekolah Inggeris, belajar Inggeris, dia tak akan menghadapi halangan kerana orang tanya, apakah anda orang Inggeris? Jadi, unsur mobility sosial ke atas itu mendorong ramai orang Cina mengambil bahasa English. Selepas 1970, mereka rasakan sekalipun saya dimelayukan sepenuhnya, saya tidak akan diterima sama, kecuali saya diislamkan juga. Maksudnya saya kena dimelayukan sepenuhnya dan bukan lagi seperti yang berlaku di Indonesia. Dan sebenarnya kalau di Indonesia hari ini, sebenarnya ramai orang Cina lihat kepada Indonesia di bawah Soeharto dan tanya, apakah kebaikannya? Kalau sekalipun saya diasimilasikan sepenuhnya, saya akan tetap didiskriminasi. Jadi ia tidak masuk akal. Dan apa yang berlaku hari ini lebih teruk lagi kerana UMNO merasakan dirinya semakin lemah dan untuk mengukuhkan penyokongnya, untuk memastikan mereka akan baca utusan yang baca Melayu itu akan sokong UMNO dan percaya kepada apa yang dikatakan oleh Perkasa dan Isma, mereka cuma menciukan bahasa Melayu. Dan saya tak ada masalah gerangnya bahasa Melayu kerana saya rasa English is English, you don't have to call it British, just to be politically correct. Saya tak ada masalah nak panggil bahasa Melayu.
Dan saya rasa sayang sekali kerana kalau kita lihat bahasa Melayu adalah bahasa minoriti di alam Nusantara. Ia menjadi bahasa yang agung kerana ia senang dibelajar, senang membawa pengetahuan. Dia tidak ada unsur kelas dalamnya seperti bahasa Jawa dan sebagainya. Ia bahasa yang liberal. Apa yang jadi hari ini bahasa Melayu ditutupkan, minda Melayu ditutupkan sampai tahap mana? Kalau kita tadi saya tunjukkan gambar yang Lucy, ibu Lucy dari Afrika Timur, pemikiran perkembangan ilmiah di segi itu datangnya sebagian besar daripada Charles Darwin yang memulakan teori evolusi. Bukunya The Origins of Species, bahasa Inggeris anda boleh dapat di perpustakaan, di kedai buku secara halal. Terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia telah diharamkan sejak 2006. Bagaimana bahasa Melayu akan berjaya? Kalau kita letakkan sekatan jalan, kita letakkan tanda jalan mati di sini, di sana. Saya rasa sebuah bahasa yang agung mestilah sebuah bahasa yang terbuka, yang sanggup menangani apa jua idea yang datang. Dan ini tidak berlaku. Dan itu sebabnya saya memilih untuk tulis kolom saya dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu adalah paling lemah berbanding dengan bahasa Cina dan bahasa Inggeris saya. Tetapi saya rasa itu yang paling perlu. Kerana kalau saya tulis dalam bahasa Cina, saya akan cuma berkomunikasi dengan pembaca saya yang kebanyakannya 90% orang Cina. Dan Inggeris kebanyakannya liberal. Everyone agreeing to everyone. Kita tidak dapat membawa isu itu lebih mendalam. Saya memang rasakan kita kena mengukuhkan bahasa Melayu, membincang secara terus terang apa yang kena kita ambil selepas NEP. Tadi saudara Musab katakan ini satu perbincangan wacana yang jujur. Saya rasa ini memang setuju sekali kerana rakyat Malaysia ada masalah menangani kejujuran dan kesopanan. Bila kita jujur, kita tak sopan. Kita sopan, kita tak jujur. Dan saya rasa hari ini kita boleh katakan kita semua di sini dapat menjadi sopan dan jujur. Boleh saya tambah sikit? Okey, persilakan Profesor untuk Saya rasa ini satu very healthy discussion yang sihat ya. Dan isu-isu yang dibangkitkan oleh Dr. Wong tadi saya ingat memang satu isu yang memang kita semua boleh lihatlah itu antara luahan non Muslim, bukan Cina bukan Melayu di Malaysia dan sebagainya kan. Saya menghadapi banyak persoalan seperti ini sewaktu saya berinteraksi dengan NSCH, Negeri Sembilan Changi Assembly Hall, dan juga Dong Jiong. Saya terlibat dengan mereka dalam satu inisiatif pendidikan nasional ya. Jadi saya akan cuba letakkan dia dalam beberapa poin yang mudah lah insya-Allah. Pertamanya tadi Dr. Wang disebut pasal rasa ada diskriminasi dan sebagainya kan. Itu pasal kita letak pada awal tadi, maknanya kita Islam ni membawa rahmat kan ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat untuk semua orang ya. Jadi maknanya dia bukannya satu din. Sebab pada orang Islam, it's not a religion, it is a din, a way of life. I think everybody is very clear about that lah. So dia satu way of life yang membawa rahmat. Dia tidak membawa sesuatu yang discriminatory ataupun sesuatu yang yang akan merendahkan tahap seorang manusia dan sebagainya kan. Dia tidak. In fact Allah menyebut dalam surah Yunus ni ayat 90 ni, ayat 99. Kalau Allah kendaki, Allah jadikan semua orang Muslim. Boleh kan? Kun fayakunnya Allah boleh jadikan semua orang Muslim. Tapi Allah mengatakan Allah tidak jadi semua orang Muslim ya.
supaya maknanya maka Allah maknanya memberi satu soalan kepada Nabi Muhammad, maka since Allah sendiri pun tak jadikan semua orang Muslim, mengapa kamu Muhammad nak maksakan orang jadi Muslim? Kan? So you cannot tidak ada paksaan lah dalam untuk menjadi seorang Islam, kan, in that sense, kan. So maknanya kita hanya boleh memberi saja risalah tu, and then macam Wang sebut tadi, Chin Huat sebut tadi, maknanya dia boleh memahami tapi mungkin dia tidak boleh persetujui. It's okay, he has got that right, dia ada hak tu untuk mendengar, memahami, tapi mungkin dia tak persetujui. Cuma kita yang memberi ni, kita hanya boleh doa Allah bagi hidayah pada dia lah, kan. One day he may one day he may get the hidayah from Allah Subhanahu Wa Taala, kita tahu, kan. Tapi itu yang pentingnya, orang Islam itu dia menunjukkan akhlak yang baik. Dakwah bil hal tadi, kan, akhlak yang baik. Tidak maknanya kita menengking dia, dan kita tidak diskriminasi dia, kita berikan dia sama hak-hak dia yang sepatutnya diberikan sebagai seorang warga negara, kita patut beri, kan. Dia patut ada equal access, kan. Jadi itu sebab masa kami bincang, saya nak bawa balik kepada inisiatif pendidikan nasional. Ini actually adalah satu inisiatif yang digerakkan oleh Gerakan Bertindak Malaysia, GBM, okay? Together with Dong Jong, KLSCAH, Ikram Musleh dan Tamil Foundation dan beberapa semua ni, untuk melihat, okay, let's say kalau kita jadi menteri Kementerian Pendidikan, what would we do? Apa yang akan kita buat untuk sistem pendidikan di Malaysia? Because it's been talked about, kan, pelajar pun dah mula menurun, kan. Tan Sri Muhyiddin kata bahawa ni dia shock, dia surprise. Why pelajar Malaysia, kan, dapat corot dalam international test and so on, kan. So what would we do? Jadi akhirnya bila we were divided into groups, bila kita bincang, resolusinya adalah even Dong Jong pun setuju, we must have a national identity. We must have a national identity. A national identity ni selalunya dikaitkan dengan bahasa, kan. So there was this resolution to adopt bahasa Malaysia, kita panggil bahasa Malaysia, sebagai bahasa yang akan menghubungkan the unity language of everybody, whether you are from Chinese schools, whether you are from Indian schools, whether you are from sekolah yang aliran kerajaan ni. Maknanya the national identity is that you understand bahasa Malaysia, and we can talk that as a unity language. Itu semua setuju. Okay, whether they come from Tamil Foundation or Dong Jong or from Ikram Musleh or from the other Malay groups. So maknanya itu semua setuju. And then kita katakan juga bahawa education ni must have access to all, kan? Education must be accessible to all. Jadi oleh itu, and also we want the quality of education tu to be improved further, kan? Dan boleh buat, insya-Allah boleh buat. We have done it before, you know. In the kalau mungkin saudari-saudari tak ingat lah, because you were not born masa tu, kan. Tapi masa 70-an, 70-an dulu, saya ingat 60-an, 70-an, the level of our MCE mathematics, especially at maths, Chin Huat, I don't know, you were schooling tahun berapa? 73, okay. You were not there. You were not. That means when I took my MCE, you were only 2 years old. But masa tu MCE at maths tu was on par dengan dengan Cambridge punya mathematics done in the UK, you know. When I went to do my A-levels, I beat all the students in that college in mathematics, A-level mathematics. I was number one in the class because I had at maths with me. So bila Mak Saleh tengok saya pun, wah, you know, tak sangka, they were very surprised. Malaysian could do very well in mathematics. I thought you only live on trees, kata dia. Ya, betul. You know, at that time the perception was that Malaysia ni like natives, you live on trees. Tapi bila dia tengok kita punya mathematics was so good that even we could challenge the teacher, the mathematics teacher, time you were wrong. The differentiation should be this way, kan? They were surprised, you know. So that means we had that standard at one time. Why couldn't we? Kenapa kita tak boleh bangunkan balik standard tu pada kasus sama? I think kita boleh. Cuma kena ada political will. We must have the political will, and kita kena ada maknanya teachers yang betul-betul trained, dedicated like they were before. Seperti mana dulu, kan? Where they taught, mengajar tu memang sungguh-sungguh mengajar matematik ni, sehingga semua
semua orang faham dan boleh buat additional matematik itu dengan baik. Jadi saudara sekalian, maknanya di sini kita saya nak in conclusion ni Musab ni, mana saya nak tunjuk maknanya betul cakap dia tadi. Dr. Zulkifli Ahmad is also my friend, sama-sama belajar dulu. So memang betul tu, we have to show, kita kena tunjuk maknanya persaudaraan, the brotherhood of mankind. Kita selalu talk about the brotherhood of faith, tapi sebenarnya ada satu brotherhood of mankind lagi. Genome, you all know kan, sequencing of DNA, genome sequencing of DNA, semua human beings, we are 99% the same. Betul tak? Yeah, 99% the same. That means we come from the same father. Itu salah satu conclusion dia. Genome sequencing ni of DNA of the human beings membuktikan we come from the same source. Satu bapa. Pernah satu ketika dulu satu bapa. Itu pasal DNA kita 99% the same. Hanya 1% beza, itu yang membentuk skin color. The skin color, the hair, the eyes, the nose, apa semua ni, itu 1% different. Jadi maknanya kita ni to a large extent kita adik-beradik sebenarnya. When I told that, bila saya sebut tu dalam satu pertemuan dengan dekat Chinese temple di Seremban tu, saya sebut dengan the audience masa tu, most of them were Chinese. I told them kita adik-beradik. You know what the reaction was? Wah, betul ke? You ni maybe better have your head check, something like that. Kepala you betul ke tak kan? Tapi but I prove it with scientific memang kita to large extent kita adik-beradik. We have the same DNA, makeup. Okay? So maknanya there shouldn't be any racial barriers between us lah. Tak patut ada, dan patutnya kita boleh berdialog, berkomunikasi antara satu sama lain. Let's make Malaysia ni a better place to live in. A harmonious society, a peaceful society, and then dia boleh advance economically, politically, kan, socially, kan. And then insyaAllah we can then look at the guideline of the Syariah guidelines and so on. Tapi maknanya we must start that first, to have that common ground between us dulu, kan. Wallahualam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita bagi 2 minit setiap panel untuk kesimpulan ni. Kita mulakan daripada saudara Wan Ahmad Faisal. Ya, berbalik kepada apa yang kalau kita bincang, banyak discuss dah buat, tapi apa solution? So saya ada janji pada Mus'ab dalam Facebook, saya kata saya bagi radical solution, very radical arti kata sebenar daripada akar kata radix itu, go back to the roots. Kata Einstein, you cannot solve the problem at the level it is being created. Kita tak boleh selesaikan masalah pada tahap di mana ianya dicipta. Kita mesti go up beyond the level yang dicipta masalah itu. Jadi di Malaysia ni kita ada masalah crisis of leadership, krisis kepimpinan yang cukup parah. Tidak ada kepimpinan yang kuat. Maka antara sebabnya ialah too much democracy, terlalu banyak demokrasi. Orang politik kita buat pertimbangan kepimpinan mereka berdasarkan peti undi. Dalam jangka masa berapa tahun? 4 tahun. Short term. Jadi penyelesaian saya ialah renegotiate balik kita punya so-called social contract, dengan mana kita kembali kepada Raja-Raja Melayu. Bila kita semua kembali kepada Raja-Raja Melayu, tak kira orang Melayu ataupun orang bukan Melayu, identiti kita dengan Raja tu, maknanya kita punya perjanjian, covenant kita ialah antara rakyat dan pemimpin, pemerintah. So we are the subjects of the Sultan. Di mana Sultan ini dia tidak akan terpengaruh dengan tuntutan peti undi, kerana Sultan ini dia punya legitimasi dia ialah antara Allah dan Rasul. Dia jadi Sultan bukan kerana dia hereditary semata-mata, kerana ada ulama yang mengabsahkannya. Nanti kalau tengok coronation Sultan Johor nanti, tak lama lagi kan ada coronation dia. Kalau tengok dalam video zaman 20-an dulu yang kali terakhir dia buat tu, yang letak coronation pada Sultan Johor tu siapa? Mufti Johor, Al-Haddad betul salah namanya. So Sultan dah lupa sangat, banyak Sultan yang lupa. Ada yang bagus, tak nafikan, tapi banyak Sultan yang lupa bahawasanya mereka jadi Sultan itu bukan kerana mereka hereditary, tapi kerana amanah kepimpinan khalifah itu. Sebab itu mereka selalu diberi panggilan Islam, Zillullah fil ard, bayang-bayang Allah di muka bumi. Saya yakin kalau mana kita ada kepimpinan Sultan yang adil di kalangan, of course, orang Melayu dan Islam,
Bangsa lain tidak akan, kita boleh kurangkan diskriminasi ini. Mungkin tak boleh hapuskan sebenarnya, tapi dia boleh ada meritokrasi dan keadaan yang lebih kerana kita dah keluar dari kepompong politik. Tapi untuk kita ke arah itu, kita perlu konsensus Melayu dulu. Orang Melayu harus ada konsensus bahawasanya kita bersetuju untuk melangkaui parti politik dalam mengurus tadbir hal ehwal orang Melayu dan juga negara. Orang Melayu boleh buat kerja ini. Kemudian disokong oleh orang bukan Melayu. Maka kita akan ada satu order politik baru yang lebih adil dan saksama dan lebih Islamik sebenarnya. Syariah boleh buat dan kita boleh buka ruang yang lebih kepada orang bukan Islam untuk bersama-sama dengan kita yang dalam membangunkan negara. Saya yakin ini boleh dibuat. Cumanya perlu ada anjakan paradigma yang sangat besar lah di kalangan orang Melayu khususnya. Bolehkah kita tinggalkan PAS, tinggalkan UMNO? Which is difficult. Third force saya itu Sultan sebenarnya, Raja-Raja Melayu yang berada di tanah ini tanah mereka sebenarnya ini. Mereka dah membina peradaban di sini. Ini bukan terra nullius, bukannya empty lands. They have been here earlier than East India Company yang buat kita punya perlembagaan ni. Malaysia was part of East India Company punya koloni. Jewel of the East, jewel East of India lah. Kita ni sebenarnya ditakbir oleh comprador British. Jadi it's time to turn back the time, go back to the origin, which is the Sultan. Sultan Al-Qahir kata Al-Mawardi yang boleh control and navigate kita punya society. I believe in that so much. And itu saya punya kesimpulan lah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa sahbihi ajma'in. Saudara sekalian yang saya hormati, maknanya apapun yang sesiapa pun pemimpin kita kan, kalau ikut dalam Al-Quran dia mesti mentaati Allah dan Rasul. Kemudian kita boleh taat dia kalau dia taat Allah dan Rasul. Kalau hidupnya adalah mengikuti lunas dan undang Allah dan Rasul, kita boleh taat dengan dia, kita boleh ikut dia. Tapi kalau dia sendiri menunjukkan sikap ataupun cara kehidupan yang berlawanan dengan Allah dan Rasul, of course kita tak boleh nak ikut dia. Jadi itu saya nak bawa sebagai last ni, sebagai last ni maknanya Nabi Muhammad SAW, dia seorang yang Nabi Muhammad baginda SAW, dia seorang yang suka engage dengan non-Muslims. Dia suka engage dengan non-Muslim. Dia berengage dengan Yahudi di Madinah, dia engage dengan musyrikin di Mekah, dia engage dengan Habasyah, Najashi di Habasyah semua kan. Rasulullah SAW engage dengan dia. Dan kemudian Rasulullah SAW juga menghantar surat kepada Kaiser lah, kepada semua pemimpin-pemimpin besar waktu itu. Jadi last ni saya nak share, baginda SAW dia akan akhiri surat tu dengan satu ayat. Surah Ali Imran ayat 64. Surah Ali Imran ayat 64. Iaitu yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kepada satu kalimah yang bersamaan antara kami dengan kamu, iaitu kita semua tidak menyembah melainkan Allah, dan kita tidak sekutukan dengannya sesuatu jua pun, dan jangan pula sebahagian dari kita mengambil akan sebahagian yang lain untuk dijadikan orang-orang yang dipuja dan didewa-dewakan selain dari Allah. Kemudian jika mereka ahli kitab itu berpaling enggan menerimanya, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah kamu bahawa sesungguhnya kami adalah orang-orang Islam. Jadi this ayat was the ending part of any letter, apapun surat yang Rasulullah SAW, baginda Rasulullah SAW hantar kepada semua pembesar-pembesar non-Muslim at that time, untuk mana menyeru mereka kepada agama Islam ini, kepada kesucian agama Islam, juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah tuan-tuan dan saudara sekalian yang saya hormati, maknanya untuk kita nak correct the misconception of Islam ni, kita memang kena banyak engagement dengan non-Muslim, berdialog dengan mereka, berkomunikasi, tapi jangan paksa mereka. Never ever paksa mereka kan. Yalah, pada just to share with you kan, mungkin ini kita boleh we can laugh about it kan.
pada kita orang macam Chin Huat ni memang unbeliever lah, kan? Kafir. Tapi pada orang Kristian, kita ni kafir. Iya. Pada orang Kristian, saya dah jumpa. Dan saya telah pada dia, saya dilabel sebagai kafir. Yang belum Kristian. You see? Nampak tak? Maknanya you see this kind of apa kan? Tapi kita kena faham lah. Memang itu dia punya perception dia. Kita pun perception begitu, dia perception begitu. So what to do, takkan nak berlawan. We have the apa nama ni? The dialogue, the communication, the interaction, insya-Allah supaya dia faham dan kita pun faham, dan hopefully insya-Allah kita doakan agar Allah memberi hidayah kepada mereka. Jadi itulah tuan-tuan dan saudara sekalian, insya-Allah semoga Allah merahmati majlis kita pada hari ini dan semoga kita dapat banyak manfaat daripada majlis ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya rasa perbincangan kita hari ini sangat bererti dan mendalam, dan sememangnya tak senang untuk ditelan, dikunyah, dan mungkin ada rakan-rakan yang menontonnya kemudian di halaman tu akan rasa marah, dan saya rasa itu sesuatu yang natural, kerana kita tak bincang. Kita berpura-pura bahawa segala-galanya okey, tetapi ia tidak. Saya rasa kita kena mula membiasakan diri dengan perbincangan yang jujur dan sopan pada masa yang sama. Dan itu seharusnya tidak menjadi susah. Kita boleh tidak bersetuju sesama lain tetapi masih tetap bersenyum. Sebagai contohnya, saya rasa perbincangan saudara Faisal tadi ke social contract yang berpusatkan raja itu sesuatu yang sangat menarik. Itu membawa kita balik sampai ke era sejarah Melayu. Tetapi kita juga jangan lupa yang selepas tu di zaman Kesultanan Melaka, apa yang dipesan oleh Han Jebat. Dan kalau kita lihat institusi raja itu, kita harus juga sememangnya saya rasa sejarahnya cukup lama. Ia berasaskan sebenarnya daripada tamadun Hindu, Buddha, daripada konsep Dewa Raja dan sebagainya, dan ada yang memang rasakan ia telah berjaya di negara Thai, dan saya rasa itu sesuatu topik yang kita boleh terus membincangkan. Tetapi bagi saya, apa yang penting adalah kita harus menghayati kekurniaan kita dapat dilahirkan di bumi yang bertuah ini, dapat hidup bersama sebagai saudara sesama lain. Dan bagi saya penting adalah pertama kita kena memperkuatkan solidariti kita, dan itu memerlukan kita melihat secara terus kepada ketidaksamarataan dari segi sosial, ekonomi dan juga daripada politik. Kita harus mengambil satu sikap timbal balas seperti apa yang Profesor tunjukkan. Apa yang kita rasa di sebelah ini, mungkin orang di sebelah sana juga ada perasaan yang sama. Dan kita tak boleh harap bahawa sentiasa orang lain bersetuju dengan kita, tetapi yang penting kita boleh mengambil sikap yang empati kepada sesama lain. Kalau yang bersetuju, kita mencari persamaan. Kalau yang tak bersetuju, kita boleh meraihkan perbezaan. Dan yang ketiga, saya rasa kita harus ada keyakinan kepada akal dan diri. Saya rasa kalau kita ada keyakinan itu, maka kita tidak akan takut tentang apa yang dipersoalkan. Kerana, dan ini saya rasa itu sesuatu sikap Melayu yang sayangnya selalu dilupakan. Apa sikap Melayu itu? Keberanian. Pepatah Melayu kata, berani kerana benar, takut kerana salah. Kalau kita ada akal dan kita tahu apa yang benar, kita tidak seharusnya takut. Saya rasa di luar negara ini terlalu banyak hantunya. Misalnya orang Cina telah dijadikan Cina Kui, maka bomo Melayu boleh terus cari hidup. Kalau kita boleh mengorangkan semua,
Maksudnya menganggap semua insan itu manusia. Menghadapi kesukaan dan kebencian sesama lain, menghadapi persaingan di antara kita, suka tak suka, percanggahan di antara kita, dan mencari cara yang munasabah. Saya rasa memang jalan itu boleh dijumpa dan tidak susah. Dan sebelum saya habiskan, saya nak ambil peluang ini untuk membuat penjelasan sedikit. Tadi saudara Syaiful ada sebut tentang, Faizal, maafkan saya. Saudara Faizal ada sebutkan tentang bersih ditaja oleh NED dan Soros. Saya nak jelaskan bahawa kami mendapat sokongan tajaan itu untuk kajian persempadanan pada tahun lebih kurang 2010. Dan itu tidak digunakan untuk projek yang lain, dan itu telah pun dijelaskan. Dan saudara Zaid Kamarudin pada masa itu adalah dia adalah antara ahli-ahli jawatan kuasa pemandu bersih, penubuh, antara penubuh itu. Dan telah dijelaskan, tapi saya rasa kalau saudara tadi menyebut itu sudah tentu kerana ada dia telah diulangkan. Jadi saya mengambil peluang ini untuk membetulkan kesilapan fakta itu. Sekian, terima kasih.